أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6, baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada ni penentuan yang telah menentu akan penentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali. Ketentuan azali. Allah yang menentukan akan penentuan ni dengan iradah, dengan sifat iradah. Ambil molek hok makna qada dan makna qadar dalam kitab Al-Misbahul Munir. Qada, penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah pada azal. Allah menentu dengan iradah, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qada, ketentuan azali, ta'alluq sifat iradah Allah. Jadi qada iradah Allah. Itu reka. Qada ketentuan azali. Qada kena kepada ta'alluq fungsi bagi sifat iradah. Jadi qada adalah iradah. Kalau panjang, qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala perkara pada azal. Itu qada. Dan makna qadar itu takdir. Qadar, takdir, satu makna. Apa dia qadar takdir ni? Satunya qada, ketentuan azali. Sekarang qadar. Ni 2 pegangan ni. Rukun iman yang ke-6, 2 pegangan. Beriman dengan qada, beriman dengan qadar. Makna qada kena faham molek-molek, makna qadar kena faham molek-molek. Maksudnya, maksud qadar takdir tadi, perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah. Tu. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah. Allah mana yang perbuat? Dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qadar, kudrah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Atau kalau kita panjang, qada ketentuan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah.
Jadi qada, iradah, qadar, qudrah. Itu makna qada dan qadar. Apa makna percaya dengan qada dan qadar pula ni? Ni perici molek dan kita Al-Misbahul Munir ni. Dan maka percaya dengan qada dan qadar itu, tadi qada ketentuan azali, iradah, qadar perbuatan Allah, qudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar. Percaya tu rukun iman yang keenam. Percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Ni mengaku putus ni dia panggil jazam i'tiqad. Mengaku putus, percaya sepenuhnya. Itu makna percaya dengan qada dan qadar. Apa makna percaya? Maknanya mengaku putus dalam hati seseorang. Berpegang kejap dalam hati seseorang, pegangan. Adapun pandang di hati syuhud, rasa di hati zauq, itu bukan bicara iman. Itu bicara maqam ihsan, maqam aulia. Jangan ni saya sebut berulang kali ni. Agak serius kita sekarang ni. Orang yang mengajar cerita bab iman, cerita bab tauhid, cerita bab pegangan, pergi kepada pandang rasa di hati. Hak tu salah bawakan. Salah sangat-sangat. Boleh terundur kepada akidah Jabariyah. Tu kena amati. Lama dah di Terengganu kita ni, hak bawakan yang terpesong seumpama ni. Sampai sekarang berkembang pula dah. Ramai pula orang hak mengikuti. Yang peliknya, yang pernah mengikuti kelas saya duk tekan semua, kita bicara iman bukan maqam ihsan. Kita bicara i'tiqadiyun, pegangan, bukan syuhudiyun, zauqiyun. Duk peringat semua tu. Tapi tak boleh nak beza juga. Mengaku putus di hati. Tapi hak guru salah, apabila mengaku putus di hati, mesti pandang. Bila mengaku putus di hati, mesti rasa. Salah. Memang salah. Salah sangat-sangat. Salah. Mengaku putus di hati ini mana iman percaya sepenuhnya. Mengaku putus di hati ni i'tiqad, pegangan. Dah bila i'tiqad berpegang, pandang rasa lah. Pandang rasa tu bicara basirah. Itu bicara bab maqam ihsan. Ada orang pula menafikan maqam ihsan. Dia payah lah. Bila cerita maqam ihsan dinafikan. Dalam kitab disebut dua maqam ihsan. Maqam muraqabah, maqam musyahadah. Ada orang tolak pula maqam ihsan ni. Ni payah belaka lah ni. Mengaku putus di hati, dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku, mana daripada baik dan jahat. Didatangkan baik dan jahat sebab nanti tajuk rukun iman keenamnya baik dan jahat. Wa tu'mina bil qadari khairihi baik wa syarrihi jahat. Semuanya baik dan jahat. Dalam hadis Muslim, wa bil qadari kulli, engkau beriman dengan kehendak Allah, perbuatan Allah kulli, sekaliannya baik ke jahat ke, yang berlaku di bumi di langit ke, yang berlaku di bumi baik jahat, yang berlaku di langit baik jahat, yang berlaku di dunia segala perkara, kesemua perkara yang berlaku di akhirat, segala perkara, semua perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, semuanya dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, qada. Dan dengan menjadi ia Allah akan segala perkara yang berlaku, qadar. Sekalian segala perkara yang berlaku, semuanya qada dan qadar, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah.
Perkara baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Segala perkara, kesemuanya tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Itu dia tajuk rukun iman yang keenam. Di tajuk ni pun kadang-kadang lari dah. Di tajuk ni terkadang boleh lari dah di tajuk ni. Atau kata kena cermat molek. Simple sahaja. Tapi ujian fitnah akhir zaman di rukun iman keenam ni banyak bawakan-bawakan yang jelas terpesong. Jadi kita ambil molek dalam kitab Al-Misbahul Munir. Kita ambil satu-satu. Kita akan bicara bab qada terlebih dahulu, baru bicara bab qadar. Yang saya sebut dah 2 minggu lepasnya, minggu lepas dan minggu terdahulu, kaedah sifat 20 dimulai dengan wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, pegangan. Bukan tauhidul af'al, maqam fana auliya, bukan. Kita ni tauhid 3. Tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada perbuatan. Adapun tauhid maqam auliya, wahdatul af'al, permulaan maqam fana, wahdatul asma', wahdatul sifat, wahdatul zat. Ada 4 tauhid. Itu tauhid khas, itu maqam auliya, itu bicara lain. Kita bicara iman, kita bicara akidah. Jangan duk capur situ. Wahdatul af'al, maqam fana. Di Basirah tidak ada, melainkan hanya ada af'alullah. Yang kitanya berpegang di akidah keesaan Allah pada perbuatan. Allah mana yang perbuat segala-gala perbuatan? Allah yang bersifat dengan kudrah, sifat yang ketujuh. Allah perbuat segala-gala perbuatan. Allah mana yang Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal, sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak segala-gala perkara pada azal sebagaimana Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, sifat ke-9, sifat ilmu. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Kejap rukun iman yang ke-6. Dimulai dengan perbuatan Allah. Kita bicara rukun iman ke-6, kita mulai dengan kehendak Allah. Qada barulah kita pergi kepada qadar, perbuatan Allah. Jadi qada dalam kitab kita ni adalah iradah. Barulah muafaqah dengan ilmu, selaras seiring dengan ilmu. Saya sudah sebut sebelum ni, di kalangan Asy'ariyah, di kalangan Al-Maturidiyah, ada yang menyatakan bahawa bukan iradah tetapi ilmu. Asy'ariyah mengatakan qada tu ilmu, ta'alluq tazqadin bagi ilmu. Ada di kalangan Al-Maturidiyah, qadar itu adalah ilmu, ta'alluq tazqadin bagi ilmu. Tapi ini kena ingat molek. Jalanan Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu Allah, iradah Allah berlaziman. Allah mengetahui pada azal perkara itu akan berlaku baik dan jahat. Allah kehendak pada azal perkara baik jahat akan berlaku. Jadi antara ilmu dengan iradah dia selaras seiring. Jadi letak qada jalanan Asy'ariyah tu dengan ilmu boleh. Tapi hak kebanyakannya hak dalam kitab kita ni lah, qada, iradah, kehendak Allah, muafaqah dengan ilmu. Tapi kalau kata qada ilmu boleh sebab dia berlaziman. Tapi golongan terpeso, tengok qada Allah ilmu, Allah mengetahui, Allah tidak kehendak, dinafikan iradah. Ini banyak. Nanti saya akan palusi hak golongan yang seumpama ni. Diambil hak qada tu ilmu memang ada. Asy'ariyah qada ilmu, Maturidiyah qadar ilmu. Yang kita nak bicaranya Asy'ariyah qada iradah muafaqah dengan ilmu. Al-Maturidiyah qadar iradah muafaqah dengan ilmu. Tapi kalau kata qada ilmu boleh je. Tapi golongan terpesong, tengok qada ilmu, tak ada iradah. Tapi kebanyakannya iradah lah, bukan ilmu.
Hak ayat saya ada baca sokmo tu nah. Fa'alul lima yurid. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaf'alu ma yurid. Ha ni ayat kita tahu sokmo ni. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan akan barang yang ia kehendak, bukan ia tahu. Innallaha yaf'alu tu qadar, perbuatan kudrah Allah. Ma yurid, barang yang ia kehendak itu qada, iradah. Barang yang ia kehendak, bukan barang yang ia tahu. Apa tu kebanyakannya qada iradah, bukan ilmu. Tapi iradah muwafaqah dengan ilmu. Kena mati di ilmu tu. Kena mati di ilmu tu. Sebab nanti kita akan pergi kepada ada tak qada yang mu'allaq, ada tak qada yang berubah. Kita kena mati di sini dulu. Iradah muwafaqah dengan ilmu. Mati di ilmu tu. Jadi hak qada yang mu'allaq, qada berubah, satu pula. Lari daripada hak rukun iman keenam ni. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah, bukan bila Allah telah mengetahui. Iza arada, arada yuridu iradatan. Iza arada, bila telah menghendaki Allah pada azal. Ayyakula lahu kun fayakun. Kun tu qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad, yakhluqu, menjadi ia itu qadar kudrah, ma yasha wa yakhtar, barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih, bukan barang yang ia tahu. Tapi apa yang Allah kehendak Allah Taala tahu, apa yang Allah Taala pilih Allah Taala tahu. Jatuhlah jadi kebanyakannya qada iradah, bukan ilmu, tapi muwafaqah dengan ilmu. Tapi kalau tak qada ilmu boleh, tapi kena cermat. Jangan nafikan iradah. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ni siap. Ni jelas-jelas akidah yang terpesong. Jadi qada iradah Allah, muwafaqah dengan ilmu Allah. Kita bicara qada, kehendak Allah, ketentuan Allah. Iradah, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah. Saya ulang 4 tu semua. Kehendak terjemah iradah, ketentuan terjemah daripada ta'alluq takhsis bagi iradah. Ta'alluq iradah, ta'alluq takhsis, menentukan. Ta'alluq bagi kudrah, taksir, memberi berkat. Jadi ta'alluq iradah, takhsis. Iradah terjemah kehendak. Ta'alluq ni sebab kita bicara qada ni bicara ta'alluq iradah. Iradah sifat yang qadimah, yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang kita bicara ni Allah yang bersifat iradah, menentukan. Menentu ni ta'alluq dia, fungsi iradah. Takhsis dipanggil, menentu. Iradah terjemah dengan kehendak. Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan, mentakhsiskan. Ni ta'alluq iradah. Inilah qada. Ketentuan tu qada. Kehendak tu terjemahan daripada iradah, sifat Allah. Allah yang bersifat dengan kehendak, mentakhsiskan, menentukan. Menentu tu qada. Iradah sifat, qada ta'alluq bagi sifat. Biar beza situ. Iradah sifat yang ada di zat Allah, qada ta'alluq bagi sifat. Tapi sifat Allah sedia kala, ta'alluq iradah sedia kala sama.
Sama sedia kala. Tapi lain antara sifat dengan ta'alluq. Kita pergi kepada hak sifat kudrah dengan ta'alluq kudrah, namanya qadar. Nak beza ni. Sifat kudrah Allah, sifat yang sedia kala. Ta'alluq kudrah, qadar. Menjadikan, Allah menjadikan ni sekarang, baru. Tengok lain dah tu. Qudrah, sifat yang qadimah, yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Allah yang bersifat qudrah menjadi. Menjadi tu bila? Sekarang ni lah, ni. Kita sekarang ni. Gerak, diam, hidup, nampak, dengar ni. Allah yang menjadikan. Allah menjadi ni qadar. Hak qadar ni ta'alluq tanjizi hadis, baharu. Qadar tu baharu. Qudrah tu sifat yang qadimah. Beza dah tu. Cuma kita hak tadi iradah sedia kala, qada pun sedia kala. Nampak sama, sama sedia kala. Tapi lain. Iradah sifat Allah, qada ta'alluq bagi sifat iradah Allah. Tapi sama qudrah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Qada ketentuan yang qadim, yang azali, sedia kala juga. Tapi kalau kita pergi kepada qudrah sifat, qadar ta'alluq bagi sifat qudrah. Qudrah ni sifat yang sedia kala. Qadar ni Allah menjadikan. Allah menjadikan sedia kala. Barulah sekarang lah. Sekarang lepas lagi akan. Jadi qadar ni baharu. Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah, baharu. Sifat qudrah sedia kala. Qadar ta'alluq qudrah baharu. Iradah sifat Allah sedia kala. Qada ta'alluq iradah sedia kala juga. Tu jadi sama sedia kala tapi lain. Iradah sifat, qada ta'alluq sifat. Iradah terjemuh dengan kehendak. Ta'alluq sifat iradah, qada ta'alluq takhsis, menentu. Ni sebab ada pula Allah kehendak tapi Allah tidak menentu. Allah kata kehendak terjemuh iradah, menentu terjemuh qada. Ni kita bicara qada ni. Qada ni dah menentu, ta'alluq bagi iradah, ta'alluq taksis. Allah yang bersifat dengan iradah mentaksiskan, menentukan. Itu qada, ta'alluq tanjih qadim bagi iradah, ta'alluq taksis, menentukan. Apa makna menentukan? Apa makna menentukan? Apa makna menentukan? Menetapkan ke lain. Memutuskan ke lain. Menghukum, itu qada. Menghukum, memutuskan. Iradah sifat terjemuh kehendak. Qada ta'alluq bagi sifat iradah, ta'alluq taksis, terjemuhnya menentukan. Menentu ni makna menetap. Ke menentu lain, menetap lain. Ada pula golongan Allah kehendak, Allah menentu, tapi Allah tak menetap, Allah tak mutu. Kata kok mana pula? Ini jadi saya panjang. Orang hok public figure belaka ni, hok ratusan ribuan sekali ngajar, sekali kuliah, ratusan ribuan. Allah kehendak, Allah menentu, tapi Allah tak menetap. Kita bebas nak pilih, nak pergi masjid ke, nak pergi tempat joget ke. Jadi sekarang ni ketentuan, menentu, menetap lain ke? Sama lah. Dan menetap, memutuskan, sama lah. Menentukan, menetapkan, memutuskan, sama je. Waktu saya ulang tu, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan. Allah netap, Allah putus. Tak berhenti di setakat Allah menentu. Sebab apa? Allah kehendak, Allah menentu, Allah tak netap, Allah tak mutuh, Allah Ta'ala tahu je. Kalau dia pergi pada tahu, dia tinggal iradah. Tak, kehendak. Allah menentu tu ta'alluq iradah.
qada dah. Tapi Allah tak letak, tak mutuh, Allah Taala tahu saja. Diundur pada tahu, dia tinggal pula hak iradah. Tapi dia kata Allah kehendak. Betul dah iradah. Allah menentu. Betul dah Allah mengqadakan ta'alluq iradah. Tapi Allah tak letak, tak mutuh. Jadi pening mikir. Jadi panjang pula kita kena ambil heran. Jadi panjang kita bicara kenal ni. Heran hak pelik-pelik tu. Dan masalah sekarang ni, hak pelik-pelik ni tak ada respon pun. Oh, kalau bak pekoh gok, viral lalu dah kalau bak pekoh. Betul salah tu hal lain. Maknanya viral lalu dah. Hak bak pegangan, hak salah terang-terang tak ada viral. Kan dia ada golongan yang orang panggil apa? Pra kontra ke pro kontra ke apa panggil? Pra kontra. Pro kontra. Pro ni hak samalah. Kontra ni hak berlawan. Dia ada pro kontra. Jadi kalau bak pekoh go, patang selih isu. Tapi kalau bak salah pegangan, kenapa hak lawang tu tak bunyi? Sebab hak lawang tu 2 kali 5, 5 kali 2. Tapi mengaku ahli sunnah lah. Bukan ahli sunnah, ahli bid'ah. Pegangan Mu'tazilah yang bid'ah. Hak mengaku ahli sunnah tu. Jadi hak timbulnya bab pekoh. Kecoh bab pekoh. Tapi kalau salah bab pegangan, tak ada bunyi sepatah pun. Tak ada bunyi sepatah pun. Memanglah saya pernah terpandang dalam komen hak sedutang tu, ada orang komen bawah tu, ini akidah Mu'tazilah. Ada orang komen. Hak pengikut ni pun serang lalulah. Kamu siapa? Kamu menuduh ustaz ni Mu'tazilah. Kamu pergi ngaji dulu. Dia kata kawan tu. Kamu tu jawab, saya ni dah kitab ni. Kena orang belajar. Orang belajar. Disebut kitab semua. Tengok pula hak tukang jaga tu, dia padam, dia delete. Hak kata Mu'tazilah dalam kitab dia delete. Dia nak lawan tak boleh hak yang mengikuti ni. Mula kata, kamu siapa? Kamu pergi belajar dulu, jangan nak kata ke ustaz. Ni pun saya belajar, saya kata di Mu'tazilah ni. Ni kitab ni. Tak nak jawab dah lah. Hak pengikut tu tak asuk buta gitu je. Lepas tu dia delete je komen tu. Hak kata Mu'tazilah tu. Tak merah ke delete je. Ketentuan, ketetapan, keputusan. Ke kita nak bincang macam mana lagi? Dah, Allah netu bukan Allah netak, Allah mutuh. Allah Taala tahu. Tahu tu ilmu. Kita bicara iradah ni. Kita bicara qada ta'alluq iradah ni. Barulah muwafaqah dengan ilmu. Kenapa nak pergi pada ilmu? Bicara dulu hak kehendak iradah, ta'alluq iradah, menentu, takhsis, menentu, menetap, memutuh. Dah, menentu bukan netap, bukan mutuh, tahu. Kata golongan ni dia tak boleh nak jadi sesat. Kenapa? Kalau Allah netak, Allah mutu, tak boleh nak pilih hak lain dah. Jadi kalau hak jahat Allah netak, Allah mutu juga. Lepas tu berlaku. Lepas tu kena hukum zalim Allah. Itulah Mu'tazilah. Ada ni. Tu terang-terang Mu'tazilah. Bukan terang ngelapu dah, dengan spotlight dah. Mu'tazilah. Dia tak boleh terima situ. Kalau Allah netak, Allah mutu perkara jahat, baik tak apalah perkara jahat. Kalau Allah netak, Allah mutu, tak boleh pilih hak lain, akan berlaku perkara jahat. Mana? Qada kan? Lepas tu siapa yang akan dihukum? Seseorang hamba yang akan dihukum kerana melakukan perkara jahat yang qada. Allah netak, Allah mutu, tak boleh pilih hak lain. Lepas tu Allah hukum pula. Ya Allah buat gitu. Takci Allah buat gitu, zalim Allah buat gitu. Itulah dia Mu'tazilah. Itu dia Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah nanti kita akan bicara perkara jahat Allah tidak kehendak,
Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Itu di Mu'tazilah. Hujah Mu'tazilah, zalim Allah kalau Allah letak Allah mutu. Ni hak geni jadi pesannya. Allah netu, Allah letak, Allah mutu. Segala perkara yang berlaku, kesemuanya Allah telah mengqadakkan pada azal, menentu, menetap, memutuskan pada azal, muafakah dengan ilmu. Jangan tinggal ilmu, muafakah dengan ilmu. Tengok molek hak tajuk rukun iman yang ke-6 ni, segala perkara kesemuanya telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Allah netu, Allah netak, Allah mutu. Mutu tu dipanggil mubram. Mutu dipanggil mubram. Jadi rukun yang ke-6 ni, hak qadak azali ni mubram, putus belaka dah. Mustahil berubah sama sekali. Sebab apa? Sebab qadak iradah ni muafakah dengan ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala, iradah menentukan segala-gala. Mubram putus, tak ada mu'allak. Faham mu'allak? Satu mubram putus, satu mu'allak. Mu'allak ni tergantung. Apa makna tergantung? Apa makna tergantung? Mana belum letak lah, belum mutu lah. A ataupun B, A ataupun B, maknanya belum letak, belum mutu. Ada. Segala perkara kesemuanya Allah telah menentukan, Allah telah meletak, telah memutuskan pada azal. Sebagaimana ilmu mengetahui segala-gala pada azal. Tak ada mu'allak, tak ada. Yang kita bicara rukun iman yang ke-6 ni, tidak ada mu'allak. Kalau tergantung, lari dah kita ni. Tajuk ni hak qadak kita ni. Apa qadak kita ni? Hak qadak ni, hak rukun iman ke-6 ni lah. Hak qadak tu Allah menentu. Hak rukun iman ke-6 ni, mengaku putus di hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara kesemuanya dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah, ketetapan, keputusan Allah. Nak ambil mu'allak mana lagi? Dengan tajuk hak rukun yang ke-6 ni. Lepas tu qada Allah muafakah dengan ilmu. Kalau muafakah dengan ilmu, nak mu'allak apa lagi? Sebab ilmu Allah inkishaf, nyata. Ilmu Allah ta'ala inkishaf, nyata bagi Allah. Yang tergantung ni macam kita. Mesyuarat, ada perkara yang buat keputusan muktamad dah, sebulat suara. Tapi ada perkara yang kita bincang balik. Tak boleh buat keputusan lagi. Ataupun boleh buat keputusan, tapi buat keputusan dua pilihan, pelang A, pelang B. Sama ada belum buat keputusan, kita bincang balik kemudian, ataupun kita buat keputusan dua jalan, pelang A, pelang B. Kenapa belum buat keputusan? Kenapa ada pelang A, pelang B? Sebab kita jahil. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Nak mu'allak, nak gantung mana lagi? Kalau begitu, kalau begini, kalau apa lagi? Allah mengetahui segala-gala. Allah telah mengqadakkan segala-gala. Mana ada mu'allak? Ni faham tajuk rukun yang ke-6 ni? Dah mu'allak tu, hak tu bicara luh mahfuz. Hak tu bicara lain. Kita bicara rukun yang ke-6 ni, hak azali, yang hanya Allah mengetahui. Hak ada mu'allak, itu bicara luh mahfuz, itu baharu, itu bukan azali. Kita bicara sekarang hak ta'alluq dan qadim bagi iradah dan ilmu, ketentuan azali, pengetahuan azali. Bukan bicara luh mahfuz yang baharu. Waktu kita bicara semula luh mahfuz ni, kita bicara hak tajuk rukun yang ke-6 ni dulu. Dalam kitab Al-Misbahul Munir, dalam kitab Faridatul Faraid,
panjang bicara qada dalam sifat iradah, tidak membicarakan hak catatan luh mahfuz, tidak dibicarakan. Dia hanya bicara hak rukun iman yang keenam. Segala-gala perkara, kesemuanya Allah telah qadakan pada azal. Qada Allah iradah muwafaqah dengan ilmu. Allah mengetahui segala-gala, Allah kehendak segala-gala. Apabila qada Allah muwafaqah dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Hak kata berubah dengan doa, berubah dengan amal kebajikan kita, itu kita bicara hak luh mahfuz. Kita bicara hak rukun iman dulu ni. Kita bicara rukun iman dulu. Ke rukun iman ni qada luh mahfuz. Kita rukun yang keenam ni beriman dengan qada luh mahfuz ke qada azali? Qada azali. Luh mahfuz qada yang baharu. Luh mahfuz qada azali ni tidak ada penghujung. Qada luh mahfuz hanya sampai setakat kiamat saja. Jangan dicampur hak qada azali dengan qada luh mahfuz. Kita bicara rukun yang keenam qada azali. Luh mahfuz baru. Oh ni jadi timbul macam-macam ni. Qada luh mahfuz yang azali. Qada luh mahfuz yang azali ditukar dengan hak qada azali, hak rukun yang keenam, hak iradah ilmu ni. Daklah kitab Al-Misbahul Munir ni bukan tak kecek ni, kitab pertengahan. Kitab Faridatul Faraid pun sama. Hanya membicarakan hak rukun yang keenam saja, tidak membicarakan hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz kena ngaji kitab besar pulaknya. Tapi buku sekarang hak ketentuan azali bawah tu turun Lauh Mahfuz lalu dah. Dan saya ada bawa sini ni hak buku sekolah menengah. Buku sekolah menengah beriman kepada qada dan qadar. Pendidikan Islam tingkatan 3. Muka surat 111. 111, 112, 113, 114 KPM. Kemudian Kementerian Pendidikan Malaysia ke apa? KPM. Pendidikan Islam tingkatan 3. Tajuk besar dia beriman kepada qada dan qadar. Mana jalanan Asy'ariyah lah. Bukan qadar dan qada, qada dan qadar. Jadi qada ketentuan Allah Taala yang azali. Betul dah? Qadar pelaksanaan suatu perkara mengikut ketentuan Allah pada azal. Jadi qadar perbuatan Allah. Okey, lagi sini. Maksud beriman dengan qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud menyaksi, meyakini bahawa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan setiap perkara yang berlaku kepada makhluk dengan ilmu dan kehendaknya, kehendak iradah. Ilmu dan kehendak. Tak apalah. Yang kedua, meyakini bahawa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Allah buat mengikut ketetapan. Jadi kehendak ni ketetapan. Itulah ketetapan lah. Meyakini yang ketiganya, semua perkara tertakluk kepada kehendak Allah, iradah, qada, dan kekuasaan Allah, qudrah, qadar. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Buruk bukan yang jahat. Nyatakanlah yang jahat, kufur dan maksiat, biar terang.
Lepas tu dia ada ni. Dia apa dia? Perisma ilmu. Apa dia perisma? Tak tahu. Peroye sing mi alik. Perisma ke parisma ke apa dia? Tak tahu seorang. Tak sekolah tingkatan 3 belaka ni. Oh ni lakoh kelas belaka ni 2 kali. 2 naik 4 lalu. Oh cerdik. Lakoh tingkatan ni. Peroye sing ming alih. Perisma ke parisma ke? Apa dia? Ke parisma. Apa dia? Jadi macam ni, macam apa? Mutiara ke apa? Tak tahulah. Qada berkaitan dengan kehendak, ibarat kurungan iradah dan ilmu Allah Taala. Betul? Qada berkaitan dengan kehendak, ibarat kurungan iradah dan ilmu Allah Taala. Qadar berkaitan dengan kudrah dan perbuatan af'alullah. Betul tak? Qada iradah ilmu, qadar kudrah Allah, af'alullah perbuatan Allah. Kudrah sifat, af'alullah tu takluk bagi sifat kudrah. Mula-mulanya. Lepas tu didatangkan ni. Didatangkan ayat Al-Quran. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kita ni kelas tingkatan 3 malam ni. Innama qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah Al-Imran ayat ke-43. Maksud dia, apabila ia Allah berkehendak. Berkehendak bukan mengetahui, tapi apa yang Allah kehendak Allah mengetahui. Iradah lah. Apabila dia Allah berkehendak melaksanakan suatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepada jadilah engkau, lalu jadilah ia. Allah jadikan seolah-olah Allah kata dengan kun, tapi Allah jadikan dengan kudrah, qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahawa setiap sesuatu dicipta mengikut ketentuan yang azali. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Qamar ayat ke-49. Maksud sesungguhnya kami menciptakan sesuatu menurut takdir ketentuan yang telah ditentukan. Kami jadikan ni mengikut apa yang telah ditentukan, iradah. Kemudian didatangkan pula hadis Muslim, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Baik dan buruk juga. Terus dipindah kepada qada mubram, qada muallak. Ni kena cermat. Nak bicara mana ni? Nak bicara hak qada azali ke nak bicara mana? Qada mubram, qada muallak. Dia pun datangkan ayat ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Surah Qaf ayat ke-29. Ini ayat yang menyatakan hak qada azali. Keputusanku itu tidak dapat diubah. Ini qada azali. Dia tak sebut di sini Lauh Mahfuz. Kemudian qada asal, qada berubah ni, Allah kena cermat sangatlah ni. Didatangkan ayat surah Ar-Ra'du, yamhullahu ma yasha'u wa yusbir wa innahu umul kitab. Ini hak Lauh Mahfuz. Surah Ar-Ra'du ayat ke-39. Allah menghapuskan apa yang dikehendakinya dan meletakkan apa yang dikehendakinya. Dan pada sisi Allah ada umul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Dia kena cerita Lauh Mahfuz ni. Maka didatangkan pula tadilah perisma ilmu tu.
Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fajara bima huwa kainun ilal abad. Sesungguhnya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah ialah qalam. Lalu Allah berfirman kepada tulislah. Ni Allah perintah qalam tulis di Lauh Mahfuz. Qalam baharu makhluk Allah, Lauh Mahfuz baharu. Memanglah qalam makhluk yang pertama-tama dijadikan oleh Allah, tapi makhluk Allah asal tak ada. Ini barulah bicara hak mu'allaq mubram, hak Lauh Mahfuz, bukan bicara hak azali. Lepas tu macam mana buku ni, atas yang mengajar lah kena hurah. Atas yang mengajar kena hurah. Sebab ayat hak qada azali, hak tidak berubahnya, hak dia letak di bawah tajuk qada mubram, qada mu'allaq. Surah Qaf ayat ke-29 tu. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak akan diubah keputusan di sisi aku. Ni hak azali tu. Lepas tu hak ayat surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa in umul kitab. Memadam oleh Allah Taala akan barang yang ia kehendak. Yang ditulis oleh qalam di Lauh Mahfuz dan menetap oleh Allah Taala, dan di sisi Allah ada umul kitab, ibu induk kepada kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Itu bicara Lauh Mahfuz, bukan bicara azali. Kemudian didatangkan hadis hak muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsatalu fi rizqihi aw yunsa'alu fi asari falyasil rahimah. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah silaturahim. Ni hak Lauh Mahfuz. Satu hadis laginya, la yaruddul qada'a ila du'a wala yazidu fil umri ilal bir. Tidak menolak tentuan Allah melainkan doa, dan tidak menambah umur melainkan amal kebaikan. Ni semua hak Lauh Mahfuz belaka ni. Tapi kena orang molek lah. Jangan pergi bolok Lauh Mahfuz dengan hak azali. Sebab kita rukun mekanan ni hak azali, bukan hak Lauh Mahfuz. Tetapi hak qalam catat di Lauh Mahfuz semuanya qada belaka. Qalam mencatat qada Allah pada azal, ada hak pada azali tu. Bergeraknya qalam mencatat, Allah Ta'ala yang buat. Qalam makhluk tak boleh bekas. Mana qalam mencatat Lauh Mahfuz memang ada di qada tu. Memang ada di ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi catatan qalam di Lauh Mahfuz hanya setakat kiamat. Qada azali tidak ada penghujung. Sebab di akhirah tu qada azali dah menentukan. Di akhirah dalam syurga neraka ada penghujung ke tak? Tak ada penghujung. Maka qada Allah, iradah ilmu Allah tak ada penghujung. Apa yang akan berlaku di syurga neraka ada penghujung ke tak? Tak ada. Maka qadar perbuatan kudrah Allah tidak ada penghujung. Sebab itulah ta'alluq kudrah, iradah ilmu tidak ada penghujung. Sebab apa yang akan berlaku di syurga neraka semua tu perbuatan kudrah Allah. Jadi yang berlaku di syurga neraka tak ada penghujung, maka qadar perbuatan kudrah Allah tidak ada penghujung. Apa yang Allah telah lakukan di syurga neraka pada hari akhirat sebagaimana qada azali, iradah dan ilmu Allah, maka iradah ilmu Allah pun tidak ada penghujung. Tu hak bicara hak rukun iman yang ke-6. Jadi ini atas orang mengajar lah, atas orang mengajar. Sebab orang nak mengajar ilmu tauhid ni, dia kena berguru molek-molek, dia kena mahir. Kalau tidak, haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru, guru yang tidak mahir. Haram orang anak murid belajar, dan haram dia mengajar.
Lepas tu macam mana bergurunya hak mengajar tingkatan 3 ni? Mahir dia macam mana? Ni KPM. Tak apalah, kita ni dia tak boleh buat apa kita tau. Kita boleh saman. Dah boleh je, tak boleh pakai je. Boleh pakai, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya yang menghurai itu kena mahir. Maknanya kena cekah molek. Hak mula-mula bicara ni hak azali. Hak kemudian belakang ni hak Lauh Mahfuz. Kena cekah lalu. Kena bagi lalu dah. Jangan capur. Tapi apa yang ada di Lauh Mahfuz semuanya ada di qada Allah. Sebab Allah memerintah qalam mencatat sebagaimana Allah mengetahui pada azal, sebagaimana Allah mengqadakkan pada azal. Qalam pun mencatat. Catatan qalam itulah qadar perbuatan Allah. Makhluk bekas sama sekali. Kemudian daripada Lauh Mahfuz tu pula malaikat katabah katibun akan mencatat pula. Daripada Lauh Mahfuz kepada suruh malaikat. Sebab kita ni kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat, kita hanya mengetahui setakat kiraman katibin saja, hak catat kebaikan dan kejahatan. Itu di antara malaikat katibun, malaikat yang mencatat. Dia ada 3 malaikat yang mencatat. Yang pertama hak yang kita kenali dengan Raqib Atid tu nah. Dan katibu malaikat yang mencatat juga, dia mencatat daripada Lauh Mahfuz kepada suruh malaikat. Catatan malaikat kemudian akan diserahkan kepada yang diwakilkan untuk memerintah alam. Catatan tu tiap-tiap tahun. Malaikat yang memerintah alam ni. Mudabbirati amra. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mudabbirat yang mengatur alam. Tapi itu mudabbir majazi, bukan mudabbir hakiki. Mudabbir hakiki Allah Ta'ala qada. Jadi malaikat yang mentadbir alam ni, dia akan pegang suhuf tu yang dicatat daripada Lauh Mahfuz pada suhuf malaikat. Maka sebagaimana Lauh Mahfuz ada mubram mu'allaq, maka di suhuf malaikat pun ada mubram mu'allaq. Daripada suruh malaikat ni lah dicatat di budak umur 4 bulan. Maka ada mubram, ada mu'allaq. Hak di budak umur 4 bulan. Sebab malaikat juga yang mencatat. Tapi yang kita nak bicara sekarang adalah qada azali. Yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala. Jangan dicampur dengan hak bicara Lauh Mahfuz. Bila kita mati molek dah, hak kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan mubram belaka. Segala perkara, kesemuanya tidak ada yang mu'allaq di iradah ilmu Allah. Tapi apa yang qalam catat, hak mu'allaq memanglah di bawah kehendak Allah, di bawah ilmu Allah, dan catatan tu sendiri Allah yang buat qada. Tapi apa yang akan berlaku sebenarnya? Adakah rezekinya ditambah? Adakah rezekinya ditambah, diluaskan? Adakah umurnya dipanjangkan? Sampai masa sebagai yang akan berlaku hak tergantung tu, itulah hak azali yang hanya Allah mengetahui. Sampai masa seseorang hubung silaturahim, hubung silaturahim qada Allah, maka rezekinya diluaskan, qada Allah pada azal. Umurnya dipanjangkan, itu qada Allah pada azal. Seseorang dia hubung silaturahim bukan qada Allah, iradah ilmu Allah kan, maka rezeki ni diluaskan, itulah qada azali. Tapi di Lauh Mahfuz seperti tergantung. Hubung silaturahim, rezekinya akan diluaskan. Tidak hubung silaturahim, rezekinya akan sempit.
dah berkelahi dengan orang, nak rezeki luah macam mana? Nak kerjasama dengan orang, apa orang tak mau layan sebab duk berkelahi dengan orang. Maka rezekinya sempit. Seolah tergantung seumpama tu. Sampai masa dia hubungan rahim rezeki di luar. Itulah qada azali. Sampai masa memang dia bagi baloh dengan orang. Kerjaan disempit, rezeki dia jadi sempit. Itulah qada azali. Tergantung hanya pada catatan Lauh Mahfuz. Apa yang berlaku sebagai hak azali. Tu sahaja. Tidak mengubah qada malaikat doa. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz terubah dengan doa. Kalau berdoa dapat bahagian. Kalau tak berdoa kekal nasib yang sama. Tak berdoa kekal nasib yang sama. Berdoa nasibnya akan berubah. Pada masa dia berdoa tu qada azali. Nasibnya berubah, itulah qada azali. Sampai masa dia malah berdoa, nasibnya tak berubah, itulah qada azali. Di iradah ilmu Allah mubrah tak ada tergantung. Tergantung hanya di Lauh Mahfuz. Itu kena huram molek tu. Jangan cepat-cepat antara bicara hukum yang kenal terus pergi pada Lauh Mahfuz. Kena cermat. Ramai dah saya jumpa hak tergantung, hak berubah, hak hukum yang kenal ni, qada azali ni tergantung, berubah. Kalau qada azali tergantung, macam mana segala perkara kesemuanya telah diqadakkan sebab masih lagi ada yang tergantung. Dah kalau berubah di mana letak ilmu Allah? Sekali gitu, sekali gini. Nak berubah dengan apa? Dengan hamba berdoa. Hamba berdoa tu qada-qadar. Hamba berdoa ni bukan qada-qadar. Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Minta oleh kamu akan daku, niscaya aku perkenan. Tiba-tiba hamba ni pandai-pandai dia berdoa. Allah pun dia berdoa, Allah berjanji, Allah pun serendar. Allah ni mak ayah kita ke? Seseorang tu berdoa cukup syarat, makan halal, pakai halal, masa yang mustajab, tempat yang mustajab, itulah qada Allah pada azal. Dia dapat bahagian, itulah qada Allah pada azal. Segala perkara qada qadar. Itu tajuk rukun iman yang keenam. Ada pula Allah kuasa, Allah nak ubah qada, Allah ubah barang dia. Kuasa Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Berubah qada Allah perkara mustahil. Sebab apa? Di mana letak sifat ilmu Allah? Sebab itulah sebut qada iradah, tapi jangan tinggal ilmu. Iradah muwafaqah dengan ilmu. Iradah muwafaqah dengan ilmu. Sedih kadang-kadang dengar orang berkenaan. Gini ustaz, macam mana ustaz? Kalau Tuhan nak tengok dulu. Kalau dia hubung silaturahim, Tuhan panjang umur dia. Tuhan nak tengok dulu. Kalau dia banyak berkelahi dengan orang, ilmu umur ada tu apa cukup dah, habis dah dia berkelahinya. Tak tambah dah lah. Allah nak tengok dulu. Allah nak tengok dulu ni iradah duduk di mana, ilmu duduk di mana. Kejut dengar. Orang berkenaan. Orang bawa orang. Kita nak bicara Lauh Mahfuz, mati molek dulu hak rukun yang kenang qada ni. Mati molek. Hak rukun yang kenang qada ni. Allah telah mengqadakan segala-gala. Kesemuanya, tidak ada yang muallaq. Qada Allah iradah muwafaqah dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Hak tergantung berubah, itu catatan qalam di Lauh Mahfuz, catatan malaikat di suhuf malaikat. Itu je. Yang kita doa dalam doa kunut tu, waqini syarra ma qadai tu. Betul tak? Atau hak Lauh Mahfuz tu. Waqini syarra ma qadai. Lindungi akan daku akan kejahatan barang yang kau qadakkan. Barang yang kau qadakkan nikmat, kejahatannya tidak syukur.
Barang kau qada kan ujian, kejahatannya tidak sabar, tidak redha. Kita minta berlindung daripada tidak syukur, tidak redha, tidak sabar. Kita minta berlindung macam mana kalau azali telah menentukan tidak syukur, kalau azali telah menentukan tidak sabar, tidak redha, nak berlindung macam mana? Hak qada, tidak syukur, tidak sabar, tidak redha yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi apa yang kita doa tu, itulah qada azali. Doa kita diperkenankan, itu qada azali. Maka di Lauh Mahfuznya, kalau tidak berdoa, dia dapat nikmat, dia akan kufur nikmat, tak syukur. Kalau dia berdoa, dia dapat nikmat, Tuhan akan lindungi daripada kejahatan. Hak nikmat tu dengan tak syukur, Allah qadakan disyukur. Sampai masa hak mana hak berlaku? Hak qada azali tu lah, hak berlaku hak manusia antara dua tu. Jadi mu'allaq tergantung hanya zahir pada catatan Lauh Mahfuz dan suhu malaikat. Adapun di iradah ilmu Allah yang kita bicara sekarang, rukun yang keenam, Allah telah mengqadakkan segala perkara. Iradah dan ilmu tidak ada yang tergantung, mustahil berubah sama sekali. Itu saja. Kena mati hak rukun iman yang keenam. Hak buku, hak tajuk kita nak tajuk ni dulu. Barulah kita bicara hak Lauh Mahfuz. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir, dalam kitab Faridatul Faraid ke Baqarah ke, kitab hak kecil-kecil hak yang seumpama, tidak bicara hak berkaitan dengan catatan Lauh Mahfuz dan catatan suhuf malaikat, tidak dibicarakan. Dia hanya membicarakan hak rukun iman yang keenam jua, ketentuan azali. Segala perkara telah ditentukan pada azal, tidak ada tergantung, yang mustahil berubah sama sekali. Simple je. Hak ni kita mati di tajuk rukun iman yang keenam. Boleh kita pindah insya-Allah satu. Cuma kita nak pindah hak tajuk kita ni bukan minggu depan. Bukan pindah minggu depan. Dan bukan bulan depan, bulan 12. Pengung dengar tu. Esok bulan depan, bulan 11. Kemalan ni dah bulan 11. Esok bulan 11. Kita bukan nak pindah bulan 11, kita nak pindah bulan 12. Hak tajuk kitab kita ni. Sebab masjid ni akan ditutup sebulan. Untuk itulah. Untuk apa? Renovate ke apa tu lah. Dia minta cuti sebulan. InsyaAllah bulan 12 baru kita mula balik insyaAllah. Jadi kita 31, jadi bulan 12 nya insyaAllah 5 hari bulan 12, Isnin 5 hari bulan 12. Kemudian hak speka apa semua tu, orang perempuan ada rumutan lah hak berkaitan dengan kurang sedikit dia punya sound speka tu. InsyaAllah lah dia akan ada sedikit perubahan. Dan sebelum ni ditutup dah. Dia buat ni, dia pakai sekejap. Lepas tu dia akan tutup kembali. Malam ni sepatut tak ada dah. Dia nak buka ini. Esok kontraktor nak masuk. Saya minta kata mana boleh gitu. Kena maklumlah dulu. Takkan nak tiba-tiba. Jadi hak yang atur program ni memang dijangka malam ni ada lagi. Sebab belum lagi bulan 11. Esok bulan 11. Tiba-tiba dia dapat maklumat hari ni tu nak buka pula. Nak buka habis dah. Esok kontraktor buat kerja je. Mujur lah diminta. Okey, malam ni tak kacau lagi. Dah kalau nak kata nak maklum dalam FB ke apa, bukan semua orang tahu. Mari tengok gelap. Boleh tengok laut je lah, boleh tengok sungai je lah. Oh, malam-malam buta mari tengok sungai di Masjid Kristen. Dah Masjid Kristen tutup dah. Tapi mujurlah malam ni diwilah. Sebab dia nak tadi ni dia nak terhabis dah. Esok boleh kerja lalu pagi esok. Satu bulan. Jadi minta apalah dia kata esok baru dia tu. Jadi malam ni diwi lagi lah. Sebab kita nak maklumkan. Jadi mana bulan 11, insya-Allah 5 bulan 12 baru insya-Allah start balik. Dan dia akan atur balik lah dia, sebab dia kuliah di masjid ni ada 3 kali seminggu. Dia akan atur balik. Cuma hak malam ni je lah hak mingguan. Hak malam lain tu jenis bulanan.
Payah kita nak belajar bulanang ni. Jadi kita nak sambung balik qada azali, kemudian qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang tercatat di Suhuf Malaikah, kita sambung baliklah. Tapi makna kita mati molek ni. Rukun iman yang keenam. Segala perkara kehendak iradah Allah, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala pada azal sampai masa berlaku, kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat anugerah. Segala perkara. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada ikhtiar pilihan, hamba ada kasbung usaha, tapi pada hakikinya pilihan, ikhtiar, usaha kasbung hamba qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, segala-gala semuanya qada dan qadar Allah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.